Baik, terima kasih Rina. Dan itu saya kira suatu info yang memberangsangkan untuk kita semua dalam bidang kependidikan dan pentingnya kita menghargai sumbangan guru-guru dari dahulu hingga sekarang dalam membentuk negara bangsa dan juga menjadikan kita sebagai diri kita sekarang ini. Selain daripada itu mungkin nostalgia juga banyak memainkan peranan dalam pembentukan negara bangsa, lebih-lebih lagi apabila melibatkan aspek budaya, aspek hiburan. Dan Malaysia sendiri saya kira kita tidak ketandusan daripada lagu-lagu yang malasegar dan popular sejak zaman berzaman. Dan saya kira syarikat EMI Universal mengambil satu langkah yang cukup istimewa kerana petang ini mereka akan melancarkan koleksi 100 lagu popular merentasi zaman. Dan bersama saya ketika ini Tuan Haji Chouari Tlamat yang merupakan DJ yang cukup popular di RTM sendiri yang juga banyak pengalaman merentasi zaman. Menyampaikan lagu-lagu dari dahulu hingga sekarang. Tuan Haji, apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Haji. Okey, Tuan Haji sendiri merupakan pemilih untuk lagu-lagu ini dan bagaimana sebenarnya pengalaman ataupun mungkin pelibatan Tuan Haji sendiri sebagai pemilih untuk 100 lagu popular yang akan diterbitkan oleh EMI Universal ni? Jadi pertama sekali apabila saya didatangi oleh wakil dari EMI Universal ni, saya ingat dalam lebih kurang 9 bulan yang lalu, bila mereka datang kepada saya agak rasa terkejut kenapa saya dipilih untuk melaksanakan tugas ni, iaitu memilih 100 lagu popular keluaran EMI. Jadi bila saya berbincang, dia kata dia melihat kepada pengalaman saya lah. Dulu orang tak panggil DJ dan kita tak boleh menyebut diri sebagai DJ. DJ ni terlalu tinggi Kita hanya sebagai juruhebah ataupun penyampai je di radio, tapi tugasnya sama. Jadi bila melihat balik kepada penglibatan sebagai seorang DJ, sebagai penerbit, sebagai pengacara dan juga mereka yang terlibat secara langsung dalam industri rakaman lagu-lagu ni, saya imbas kepada bila mula-mula saya menjejakkan kaki sebagai seorang DJ radio bila saya masuk ke studio, sebelum kita bertugas sebagai DJ di Konti, kita masuk ke Rakam Kanah. Setiap lagu yang kita pilih tu, album yang kita pegang tu, semuanya adalah keluaran EMI. Okay. Kalau lagu lama dulu, dia label dia Parlophone, Pace, P-A-T-H-E, itu Pace. Kerana kalau lagu lama yang Piring Batu tu, penyanyi tahun 50-an seperti P. Ramlee, Nona Asia, Muhammad Latif ni HMV, His Master's Voice. Dan saya dipahamkan kesemua label-label ini adalah di bawah naungan EMI. Yang masa itu katanya rakamannya kebanyakannya, keluarannya kebanyakannya diterbitkan di India. Okay. Dan saya dipahamkan masih ada lagi yang piring hitam asal ni yang ada di India. Dan kita berjumpa dengan beberapa orang collectors yang peminat mengumpul lagu-lagu lama ni. Memang ada lagu-lagu asal lagu Melayu yang dibawa dari India. Yang berlabelkan EMI yang dulu ni dipanggil HMV. Jadi itulah pengalaman dari tahun 50 lagu-lagu 50-an ni, lagu-lagu filem, lagu-lagu rakaman dulu jadi ini bila saya bertugas, saya melihat ini semua perkembangan ini, dan bila diberi kesempatan untuk memilih 100 lagu ni, saya tengok baliklah senarai-senarai yang lagu-lagu yang pernah saya siarkan dulu, dan alhamdulillah daripada 500 lagu yang saya kumpulkan di peringkat awal, akhirnya kami berbincang-bincang dan kita pilih 100. Dan ini kebanyakan lagu ni semua mungkin ada yang tanya kenapa ada lagu yang popular tak masuk. Tapi dia bukan di bawah keluaran syarikat EMI. Ini khusus untuk lagu-lagu yang diterbitkan di bawah diterbitkan dan juga hak milik EMI. Baik. Okey, dalam koleksi lagu tersebut, lagu-lagu yang diketengahkan dalam lagu 100 lagu popular ini Tuan Haji, apa yang mungkin Tuan Haji boleh komen ataupun ulas mengenai lagu-lagu yang dikategorikan sebagai popular? Okey. Berentasi zaman. Dulu bila kita cakap popular, pertama sekali lagu-lagu ni selalunya diminta oleh pendengar untuk perancangan permintaan. Dulu kita ada perancangan permintaan radio, permintaan sekeramai, permintaan hari Minggu, permintaan wanita, macam-macam lah. Jadi permintaan ni biasanya dia kirim melalui kad, dan ini betul-betul asli, tulen. Dia bukan melalui telefon, bukan melalui cakap-cakap, tapi kad yang dikirim oleh pendengar.
Ya? Dan kita di radio masa tu kita setiap minggu, setiap bulan kita akan menerima berkarung-karung kad permintaan daripada pendengar. Jadi berdasarkan kad permintaan inilah kita pilih lagu yang betul-betul diminati oleh pendengar, lagu-lagu yang popular. Dan bukan hanya bertumpu di Kuala Lumpur, kita juga ada banyak stesen radio negeri, dan lagu-lagu ni juga turut disiarkan di stesen-stesen negeri, ya. Dan di peringkat peringkat negara pula, lagu ni disiarkan di Malaysia, di Singapura dan juga di Brunei. Jadi inilah kategori popular yang kita pilih. Okey. Evolusi muzik tu pula bagaimana tadi? Dulu kita tengok tahun 50-an bila kita berjumpa dengan orang-orang lama lah, seperti Datuk Ahmad Nawab, Johari Saleh. Ini tokoh-tokoh muzik yang awal lah, ya. Kemudian Piramli juga selalu bercerita. Dulu rakamannya dia kata buat dengan facilities yang cukup terhad. Ya, katanya satu mic untuk muzik, satu mic untuk menyanyi. Itu dulu. Tapi kalau kita dapat bercakaplah dengan tokoh-tokoh muzik seperti Ahmad Nawab, mereka dapat cerita lebih lanjut. Ya. Kemudian kita dengar sound dia masih bagus. Cuba kita dengar balik, ya. Yang rakaman-rakaman HMV, rakaman yang lama-lama ni, walaupun katanya hanya menggunakan peralatan yang terhad, tetapi kualiti muzik dia, dia punya arrangement dia cukup meresap ke dalam jiwa kita. Dan hingga hari inilah kita masih dengar lagi, masih malas segar, evergreen lagi. Kemudian masuk ke tahun 60-an, nanti era pop yeye, kita dengar kukiran, ya. Kemudian masuk pula kepada era 70-an, ada masa satu zaman tu lagu-lagu keluaran dari syarikat yang beribu pejabat di Kuala Lumpur ni, Petani Jaya, dan masa tu tak silap saya Ramli Hashim, Kumpulan Wanderers sebagai pengiring. Masa tu ada satu macam bunyi muzik dia. Okay. Kemudian barulah timbul rakaman yang betul-betul menggunakan satu kaedah dengan dengan arrangement dia dan sebagainya. Ini zaman-zaman Ahmad Nawab, S. Atan, Kasim Masdo, ya. Kemudian disusuli pula oleh Fauzi Mazuki, Adnan Abu Hassan dan ramai lagi lah. Itu perkembangan yang dapat kami ikutilah. Hinggalah muncul komposer-komposer dan artis-artis baru. Baik. Okey, bagi yang ingin mendapatkan kompilasi 100 lagu terbaik ini, bagaimana mereka boleh mendapatkannya, Tuan Haji? Saya dipahamkan petang ini, ya, jam 4 petang ada satu majlis pelancaran yang akan berlangsung di Saloma Bistro, di mana beberapa orang artis-artis veteran turut jemput, begitu juga dengan beberapa orang tokoh muzik, dan selepas itu barulah mereka membuat pengedaran. Jadi saya ingat elok dapatkan daripada syarikatnya lah, EMI Universal, ya. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Johari, selamat sudi bersama kami dan juga menyumbangkan kepakaran dan juga pengalaman dalam mengumpulkan 100 lagu paling popular ataupun lagu-lagu popular di bawah EMI sepanjang zaman yang akan diedarkan ataupun dipasarkan secara komersial bermula hari ini petang nanti di bawah edaran EMI Universal. Jadi dapatkan koleksi ini untuk anda mungkin mengimbau kembali lagu-lagu popular sewaktu kecil dahulu, mungkin sewaktu remaja, sewaktu anda bersekolah dan juga melalui fasa kehidupan masing-masing.